Saya nak bawa satu contoh ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah Al-Munawwarah, terkenallah satu tempat namanya Bi'run Osman. Bi'run Osman ni telaga Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan adalah satu-satunya manusia dalam dunia yang Tuhan nak tunjukkan berkat tak berkatnya hidup dia. Dialah satu-satunya orang yang dah mati tapi akaun banknya masih ada sampai sekarang. Dan tak pernah habis duit dia. Kalau tuan-tuan masih ingat cerita ketika mula-mula Nabi hijrah, masa tu orang Islam masalah air bersih tak ada. Air ada tapi Yahudi jual. Yahudi jual harga Yahudi betul. Jadi orang Islam mengadu ke Nabi, ya Rasul begini-begini susah, air bersih tak ada, kadang air tak ada, kadang paip pecah lah, macam-macam salah ya Rasul, macam mana nak buat? Maka Nabi pun kata beginilah, may yashtari bi'ra rumata fayakuna dalwu fiha ma'adila'il muslimina bi khairil lahu minha bil jannah. Siapa-siapa yang boleh beli telaga Raumah itu, kata Nabi, beli telaga itu, aku doakan pahala dia, setiap kali orang ambil air, itulah dia dapat pahala. Selagi orang ambil air tu, dia dapat pahala. Sahabat yang mendengar hadis ni semua jadi terliur lah. Wah, ini pahala pencen kubur. Maknanya selagi digunakan, pahala tu berjalan. Maka ramailah orang yang jumpa dengan Yahudi ni tadi nak belikan telaga. Yahudi ni bila datang orang Islam, dia tak nak jual. Datang sahabat, saya tak nak jual. Sampai dia buat signboard besar tulis depan rumah dia, la abi'ul ma' lil muslimin. Saya takkan jual pada orang Islam. Asal nama orang Islam, saya tak nak jual. Datang Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman ni tuan-tuan, dia ni politician, orang politik. Orang politik antara kemahiran yang perlu ada bagi seorang politik, kemahiran memujuk. Baik tu orang politik kalau tak pandai mujuk, asyik ajak tumbuk, baik berhenti jadi ahli politik, baik masuk gusti tu kan. Dia mesti ada seni mujuk. Osman ni dia terror. Sebab itu Osman ni dia seorang budiman, gentleman. Nabi sebut Osman, malaikat malu dengan awak. Dia ni orang budiman, cakap sedap, manis, tutur katanya. Baik tu dia dapat kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Bayangkan kalau nak kahwin dengan seorang anak Nabi pun susah, dia dua-dua dia dapat. Dua-dua dapat. Kahwin anak Nabi ni bukan benda kecil tuan-tuan. Kita kahwin dengan anak ustaz pun hebat dah. Kahwin dengan anak kiai pun hebat dah. Ni pula anak Nabi. Kahwin dengan anak kiai jangan main-main. Ada orang Indonesia, kiai, orang nak kahwin dengan anak dia, dia temu duga. Ente nama siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, Iqra Suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Okey, lulus. Yalah, ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Asri, masya-Allah. Iqra Suratul Asri. Wal 'asri inna bagus. Yalah, ente nama apa? Pucat muka budak. Ente nama siapa? Yasin Pak Kiai. Yasin, masya-Allah. Sabar Kiai, saya nama Yasin tapi di kampung panggil Qul huwallah. Dia takut kena tanya. Itu baru nak kahwin dengan anak Kiai. Bayangkanlah nak kahwin dengan anak Nabi. Osman dapat. Osman ni dia steady. Dia pergi jumpa dengan Yahudi. Pakcik, saya nak beli telaga. Pakcik tu kata, awak tak nampak signboard? Aku tak nak jual. Sabar lu pakcik, bagi saya 2 minit, bagi saya penerangan. Saya nak bagi penerangan, present sikit saja, dengar dulu. Saya punya cadangan lain dengan orang. Apa cadangan? Beginilah pakcik, saya nak beli pakcik punya telaga, tapi bukan semua. Saya nak beli separuh saja. Saya nak beli separuh saja. Dia kata, pelik proposal awak ni. Orang semua nak beli semua, beli separuh. Macam mana? Itu dengar dulu saya punya cadangan. Saya beli separuh hak pakcik. Kita buat perjanjian elok-elok, 2 hari saya pakai, 2 hari pakcik pakai. Pakcik kata, okey, ya tak ya juga. Pakcik, hak pakcik lagi. Saya hanya sewa milik sajalah. Okeylah, gini pakcik. Berapa pakcik nak jual? Aku tak reti Osman jual cara begini. Beginilah. Kalau aku jual 10,000 dirham boleh? 10,000 dirham. Tuan-tuan, 1 dirham RM70. Kalau 1 dinar 4.25 gram emas, RM739. Yahudi ni hentang jual 10,000 dirham. Maknanya duit kita hari ni RM700,000. Macam tak nak jual je tu. Tapi Osman ni, dia jenis pandai berunding. Berapa pakcik? 10,000 dirham. Tak apalah, pakcik punya pasal saya up jadi 12,000 dirham. Terkejut pula pakcik. Biasa kita kalau beli orang tanya berapa harga? 10,000. Allah kuranglah sikit, bulan puasa, saudara mara. 5,000 sudahlah. Kita minta kurang separuh. Osman tak. Orang tu buat 10, dia up jadi 12. Yahudi tu jadi impress. Wah, dia ni maknanya good pay master, duit banyak dia ni. Osman dia pandai. Bab-bab tu dia pandai. Telaga tuan-tuan, kalau 700,000 ni telaga balut dengan emas sebenarnya.
Kita hari ni kalau buat telaga boring 300-500 kaki, pakai casing 6-8 inci, pipe, suction pipe 2 inci, baru lebih kurang dalam 100,000 je, paling mahal dah tu. Kalau buat telaga dekat dengan Kemboja, satu perigi baru RM2,175. Itu pun bagi 15 bahagian yang orang buat wakaf-wakaf perigi tu. Osman bin Affan, Yahudi ni jual harga Yahudi tu. Akhirnya Osman beli dengan harga kita hari ni RM840,000. Punya banyak duit Osman. Sebab itu Osman bin Affan dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Masa mula-mula hijrah di Madinah, Osman dah kaya. Abdul Rahman bin Auf baru nak daftar syarikat SSA masa tu, baru nak pergi daftar. Kulu kilir cari company, buat cari sekretari, baru nak mula. Osman dah kaya, tapi sebab dia ahli politik, dia tak tunjukkan kekayaan dia. Akhirnya dia beli telaga, panggil lawyer, buat surat, mati stamp, buat pasal lah, ada hitam putih. Janji dia pakai 2 hari 2 hari. Lepas dia dapat beli, dia isytihar pada orang Islam. Orang Islam, aku dah beli dah telaga Nabi nak, tapi pelik sikit lah, 2 hari 2 hari 2 hari. Jadi masa giliran aku, korang ambil air, ambil sampai licin tak apa. Hari yang ketiga, hari Yahudi, kau jangan beli air dengan dia, ambil siap-siap, siang malam tak apa, tak ada masalah. Orang Islam tak ambil siang malam air. Masuk hari ketiga, Yahudi tu buka kedai lah macam biasa, tong tu penuh. Dia tengok tak ada orang datang, tak ada orang datang. Dia dah rasa lain macam lah. Baru dia rasa dia kena tipu. Dia panggil Osman. Osman kata, saya tak tipu. Betul tak saya cakap 2 hari saya pakai, 2 hari pakcik pakai? Awak tak khabar ni nenek? Apa penyanyi yang ikut saya nak pakai macam mana? Akhirnya pakcik ni kalah. Ginilah pakcik, jangan pening-pening. Kalau saya jadi pakcik, saya jual semua je ke saya. Jual semua ke saya, biar saya beli. Ginilah, cakap banyak tidak. Saya beli separuh harga 8,000 dirham, dalam 500,000 lebih. Saya beli 8,000 dirham. Mana totalnya 20,000 lah. Pakcik dah tua, simpan duit buat apa? Anak dah besar-besar, bukan ada hantar anak sekolah ke apa. Kalau saya jadi pakcik, dapat duit, saya pergi jalan, bawa isteri, pergi naik cruise, pergi Krabi ke mana ke, sibuk duduk jual, ada tua-tua buat apa? Pakcik betul juga. Pakcik pergi lah ke Palestin, ke mana angguk kepala ke Yahudi kan, semayang lah umrah dia dekat sana, ambil duit. Akhirnya Osman berjaya beli telaga tu dengan harganya 20,000 dirham. Selepas dia dapat telaga itu, keliling telaga tu ditanam 1,550 batang pokok kurma. Dia niatkan kepada Nabi, ini pokok kurma selagi buah makan, siapa nak makan. Tuhan nak tunjukkan berkat dia. Sampai sekarang pokok-pokok kurma tu masih mengeluarkan hasil. Sudah 1,000 tahun, berapa ribu tahun lebih dah. Kemudian bila dia dah meninggal, kerajaan Arab Saudi pening sebab hasil daripada dia punya pokok kurma tu, buahnya bagus-bagus, telaga tu masih mengalir lagi. Akhirnya Kementerian Wakaf Arab Saudi buat satu akaun khas nama Osman bin Affan. Sebab itu tuan-tuan jangan heran kalau pergi ke Madinah, projek-projek bangunan, tengok owner dia. Siapa owner tanah? Owner Osman bin Affan. Masih lagi ada tanah orang tu, kalau meninggal beribu tahun dah. Osman bin Affan. Kemudian yang terbaru, kerajaan Arab Saudi dengan duit daripada Osman bin Affan ini, dia beli sebidang tanah dekat dengan Masjid Nabawi. Dia buatnya hotel 5 bintang. Hotel tu pula ada pula syarikat luar, International Hotel, dia beli pula hotel, dia pajak pula hotel itu. Dan sekarang keuntungannya saja sekitar 50 juta setahun. Masuk lagi duit pada Osman bin Affan. Duit dia tak pernah habis. Hanya bermula daripada dia nak membantu orang Islam. Bayangkanlah tuan-tuan, kita kena jadi macam Osman bin Affan. Satu-satunya orang yang walau dah mati, duit masih berkat lagi. Jadi siapa yang nak ke Madinah nanti, janganlah lupa, selain pada pergi Masjid Quba, pergilah juga ke Bi'run Osman. Senang je, 6 km daripada Masjid Nabawi. Tahan taksi, cakap Arab lah, Bi'run Osman, dia faham insyaAllah. Yang dekat Kelantan, dia tak faham lah. Robert, Bi'run Semeh, Semeh Semeh kan apa dia? Semeh tak ada. Bi'run Osman, insyaAllah dia tahu. Dan inilah kita nak terapkan negeri Pahang Darul Makmur, bahawa keberkatan dalam negeri kita melalui zakat. Kata Anas bin Malik, ada 7 amalan. Kalau kau buat, kau mati pun kau punya pahala masih berjalan. Ni kita nak. Nombor 1, mengalirkan sungai dengan syarat selagi diminum. Yang kedua, tulis mushaf Quran dengan syarat selagi dibaca, tulis tangan kita. Yang ketiga, gali perigi dengan syarat selagi digunakan. Yang keempat, mengajar ilmu, sama air guru lah, mengajar ilmu selagi diamalkan. Yang kelima, tanam pokok dengan syarat selagi dimakan oleh haiwan atau manusia. Yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh
dengan syarat anak tu mendoakan. Dan yang ketujuh, buat masjid. Selagi mana masjid tu berfungsi, selagi itulah berjalanlah pahala kita. Maka hadirin hadirat sekalian, kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung, dirikanlah salat. Kalau hidup hendak mematlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak dihormat, bersatulah hati, hidup muafakat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat, bawa-bawalah berzakat. Ayuh, tanda orang pemurah, banyak beramal, kuat bersedekah, tahu berpihak pada yang susah, tahu menolong pada yang rendah, iman teguh, hati pun pemurah, ikhlas membantu orang yang lemah, rajin menolong orang yang susah, mukanya manis, mulutnya peramah. Jangan jadi kedekut dan tamak, menolong orang dia tidak hendak, menimbun harta tak agak-agak, rakyat miskin dia buat tak nampak, hatinya busuk, perangainya cedak. Ayuh, kita nambahkan keberkatan ke negeri kita yang penuh kita cintai ini dengan penuh keberkatan, dengan sama-sama kita menyumbang menerusi zakat. Banyak nak diceritakan tapi masa tak mengizinkan. Sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan petang ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Ingat, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib menekankan juga terima kasih kepada Yang Amat Datuk Haji Fadli Syafrin Alauddin di atas tazkirah